Assalamualaikum, nama saya Siti Hanisa binti Rusli, nombor matrik C18A0400. Bagi subjek SPR 3042, Ensemble Muzik Etnik, kami akan membawa anda menjelajah ke negeri-negeri yang terdapat di Malaysia bagi mengenali Ensemble Muzik Etnik. Sekarang anda akan bersama saya di negeri Terengganu bagi menyaksikan persembahan Silat Pulut. Silat Pulut adalah sejenis permainan yang dipersembahkan di pelbagai majlis. Khasnya di majlis perkahwinan dan majlis keramaian. Ia bukanlah satu pertempuran untuk menunjukkan kehebatan dan kehandalan berlawan. Jika pesilat dijemput untuk bersilat, maka tuan rumah perlu memberikan pulut kuning kepada setiap pesilat dan ini adalah asal-usulnya silat pulut. Muzik gendang silat adalah elemen yang penting dalam sesuatu persembahan silat pulut. Ia dikatakan dapat memberikan rasa dan makna kepada setiap pesilat yang membuat persembahan. Berkenaan muzik silat pulut, terdapat beberapa instrumen yang dimainkan. Pertama, gong. Kedua, gendang ibu. Ketiga, gendang anak. Dan yang keempat, serunan. Tanpa muzik gendang silat, seseorang pesilat tidak dapat menjiwai gerak langkahnya yang boleh menyebabkan kurangnya penghayatan dalam persembahan. Sekian sahaja perkongsian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Hanisa Eli, bagi menerangkan Ensemble Muzik Etnik Mak Yong di Kelantan. Assalamualaikum, nama saya Hanisa binti Edi. Nombor kad matrik saya adalah C18A0073. Hari ini saya akan menerangkan Ensemble Muzik Mak Yong. Mak Yong merupakan seni persembahan yang dikategorikan sebagai drama tari kerana persembahannya bukan sahaja memfokuskan dalam lakonan, tetapi ia diselitkan juga dengan nyanyian dan tarian. Muzik dan lagu yang dialunkan sebagai penyedap bunyi di telinga, gerak-geri tarian dan lakonan yang menyampaikan plot-plot cerita, manakala busana dan perhiasan yang dipakai memberi keindahan visualiti menjadikan Mak Yong sebagai suatu bentuk persembahan yang mempunyai nilai estetika yang dipertontonkan oleh para penonton. Alat-alat muzik yang digunakan dalam persembahan Mak Yong adalah sebatang rebab 3 tali, sepasang tertawak gong, sepasang gendang 2 muka iaitu gendang ibu dan gendang anak. Rebab 3 tali merupakan alat muzik bertali 3 dan dimainkan secara gesekan dengan menggunakan penggesek dan dipetik menggunakan hujung jari tepat pada tali bagi menghasilkan bunyi nada yang pelbagai. Rebab adalah alat muzik yang paling penting dalam muzik Mak Yong kerana ia pembawa melodi tunggal. Selain vokal, bagi hampir semua lagu sama ada sebagai instrumental ataupun mengiringi lagu yang bervokal atau nyanyian. Gendang ibu dan anak adalah kategori alat muzik paluan yang dipukul menggunakan telapak tangan dan jari jemari bagi mengeluarkan bunyi. Gendang ibu menghasilkan bunyi doh, duh dan dok pada muka besar dan bunyi yang sepadan iaitu pak, pang dan peng pada muka kecil. Manakala gendang anak pula mengeluarkan bunyi pitch tinggi sedikit berbanding gendang ibu. Bunyi yang dihasilkan adalah ting pada muka besar dan cak pada muka kecil. Tertawa atau gong ini juga penting dalam ensemble muzik Mak Yong. Tertawa ibu dan anak ini berukuran muka 20 hingga 30 inci tetapi bagi menentukan yang mana satu tertawa ibu atau tertawa anak adalah dengan mendengar nada atau pitch. Pitch yang tinggi adalah tertawa anak, manakala pitch yang rendah adalah tertawa ibu.
Kesimpulannya, kajian ini dijalankan bagi mendedahkan masyarakat dengan ansambel muzik makyum lebih mendalam agar dapat mengenali alat-alat muzik yang digunakan sepanjang pementasan makyum. Seterusnya, saya menyerahkan kepada rakan saya iaitu Amir Farid bagi menerangkan ansambel muzik Silat Gayung Pahang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Hamdan. Nombor matrik C18A0132. Okey, bagi subjek SPR 3042 iaitu Ensemble Muzik Etnik, saya akan menerangkan mengenai persembahan silat seni gayung di negeri Pahang. Silat seni gayung merupakan silat yang pertama di Malaysia dan terkenal di seluruh dunia. Bagi yang sudah lama dalam dunia persilatan, mereka sudah kenali pengasasnya iaitu Datuk Mia Abdul Rahman bin Uda Hashim. Beliau merupakan pengasas Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia (PSSGM). Beliau merupakan seorang insan yang hebat dan dihormati oleh orang lain. Silat seni gayung kebiasaannya dipersembahkan di majlis keramaian dan sebagainya. Terdapat beberapa instrumen digunakan dalam memainkan muzik silat ini, iaitu gong, serunai, gendang ibu serta gendang anak. Tanpa muzik, para pesilat tidak dapat melakukan sesuatu persembahan. Hal ini kerana silat perlulah mempunyai instrumen yang dapat memberi penghayatan kepada para pesilat untuk membuat persembahan. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya iaitu Amira Syahika bagi meneruskan ensemble muzik di tempat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Syahika binti Muhammad Roslan. Nombor matrik C18A0037. Saya akan menerangkan tentang ensemble muzik etnik iaitu kompang. Kompang merupakan alat muzik tradisional yang amat popular di dalam kalangan masyarakat Melayu. Sejarah kompang ini berasal dari negara Arab, iaitu pedagang Arab menggunakan kompang sewaktu berdagang di Nusantara. Dia bertujuan untuk menarik minat pembeli supaya mereka mengetahui apa yang dijual oleh para pedagang ini. Kompang ini merupakan alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui kulit yang ditegangkan dan dipalu. Kompang juga dibahagikan kepada dua bahagian iaitu balu dan belulang. Kompang berfungsi sebagai alat muzik yang memeriahkan sesuatu upacara seperti kenduri kahwin. Sekian saja daripada saya.
dan saya akan serahkan kepada Muhammad Amirul Aiman untuk menerangkan tentang Ensemble Muzik Etnik Tarian Asyik. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari Amira Syahika. Okey, nama saya Muhammad Amir Aiman bin Uthman Ruknan, nombor matrik C18A0100. Okey, untuk subjek Ensemble Muzik Etnik pada kali ini, tajuk yang saya pilih adalah Tarian Asyik. Okey, Tarian Asyik merupakan sejenis tarian Melayu dari daerah-daerah negeri Kelantan, dan ianya ditarikan di dalam istana Raja-Raja Kelantan dan Patani. Asyik ini membawa erti ataupun bermaksud kekasih. Oleh itu, tarian ini bersesuaian dengan gerak-geri yang bersifat lemah lembut dan penuh dengan ketertiban. Tarian ini mulai dengan 10 orang penari yang masuk ke dalam dewan tarian terlebih dahulu, lalu duduk bersimpuh dengan tertibnya. Tarian asyik ini ditarikan dalam upacara perkahwinan, iaitu malam berinai secara besar-besaran. Sesetengah pergerakan menyerupai tarian pementasan makyong, dan tarian asyik ini biasanya ditarikan oleh inang-inang ataupun dayang-dayang remaja. Asal-usul tarian ini dihikayatkan daripada seorang raja yang memelihara seekor burung kesayangannya di istana. Namun burungnya terlepas dan hilang buat selama-lamanya. Lalu, bagi menghilangkan rindunya terhadap burung itu, raja terbabit memerintahkan supaya mencipta satu tarian yang meniru gerak-geri burung kesayangannya. Untuk tujuan berkenaan, maka kumpulan dayang-dayang istana terpaksa menari di hadapan baginda, dan ternyata baginda begitu asyik dengan persembahan mereka. Oleh itu tercetusnya tarian asyik. Okey, untuk peralatan alat muzik asyik pula adalah yang pertama yang digunakan adalah rebab, yang kedua adalah gambang, yang ketiga adalah gerombak, yang keempat adalah gendang, yang kelima adalah canang, yang keenam adalah kesi ataupun kesi, yang ketujuh adalah serunai, dan yang ke-8 adalah gong ataupun tetawak. Sekian saja daripada saya, dan saya akan serahkan kepada kawan saya yang seterusnya, iaitu Aizah Husna binti Muhammad Azam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aizah Husna binti Muhammad Azam, C18A0031. Okey, hari ini saya akan menemu ramah seorang penggiat seni di negeri Kelantan, iaitu Hamzah bin Yusof atau lebih dikenali sebagai Pok Jok. Dikir Barat merupakan salah satu persembahan seni yang dibawa masuk daripada selatan Thai. Dikir Barat ini dibawa masuk oleh seorang yang bernama Pok Leh Tapan. Dia merupakan ikon utama Dikir Barat. Persembahan Dikir Barat ini mempunyai banyak unsur. Namun begitu, persembahan Dikir Barat tradisional ini hanya memfokuskan kepada 2 unsur sahaja, iaitu berunsur nasihat dan berunsur jenaka. Sewaktu menemu ramah beliau, saya sempat bertanyakan tentang alat muzik yang digunakan di dalam persembahan Dikir Barat. Kata beliau, dalam persembahan Dikir Barat, hanya 5 alat muzik utama yang selalu digunakan di dalam persembahan tersebut. Kata beliau lagi, alat muzik yang digunakan di dalam persembahan Dikir Barat ini hanyalah 5. Alat muzik ini tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, kerana sekiranya berlaku kekurangan alat muzik di dalam persembahan ini, ia akan mencacatkan sesuatu tempo yang dimainkan. Alat muzik yang digunakan di dalam persembahan Dikir Barat. Okey, yang pertama adalah gong. Seterusnya, ini adalah merakas. Ini rebana anak. Dan ini rebana ibu. Dan ini pula ialah canang.
Kesemua peralatan ini digunakan di dalam persembahan DK Barat. Sekian saja pembentangan daripada saya. Pembentangan yang seterusnya saya akan serahkan kepada Muhammad Adha untuk beliau membentangkan tentang rebana ubi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adha bin Abdul Rauf. Nombor matrik C18A0142. Bagi subjek SPR 3042, iaitu Ensemble Muzik Etnik, saya ingin menerangkan Ensemble Muzik Etnik yang terdapat di negeri Kelantan, iaitu rebana ubi. Jom kita saksikan apa itu rebana ubi. Jom! Sejarah mengenai rebana ubi. Rebana ubi merupakan sejenis alat gendang yang bersaiz besar dan diklasifikasikan sebagai alat membranofon. Rebana ubi dimainkan oleh 2 orang. Biasanya memerlukan 6 buah gendang dengan 12 orang pemain. Rebana ubi adalah sejenis alat muzik yang dikelaskan sebagai gendang dan dimainkan dengan cara dipukul dengan pemalu. Rebana ubi lebih besar dari rebana biasa. Diameter rebana ubi adalah sekurang-kurangnya 70 cm dan tingginya hampir 1 meter. Pada masa dahulu, rebana ubi digunakan untuk tujuan komunikasi jarak jauh. Rebana ini diletakkan di atas bukit dan dimainkan mengikut rentak tertentu bergantung kepada berita yang ingin disampaikan, dari pengumuman majlis pernikahan hinggalah kepada amaran bahaya. Cara-cara bermain alat muzik rebana ubi. Permainan kedua-dua kumpulan secara berselang-seli ini akan menghasilkan corak irama yang berterusan. Pada masa yang sama, seorang pemain solo akan memainkan corak irama meningkah secara improvisasi. Waluan rebana ubi menghasilkan bunyi tak. Di tengah rebana nada rendah dan dung. Di tepi permukaan kulit nada tinggi. Seorang pemain solo memainkan rentak yang tersendiri sementara 2 atau 3 orang lagi sebagai peningkah. Untuk menamatkan sesebuah lagu, pemain solo akan memberikan isyarat penamat dengan paluan yang kuat pada rentak-rentak tertentu. Sekian sahaja penerangan saya mengenai ensemble muzik rebana ubi yang terdapat di negeri Kelantan. Saya ingin serahkan kepada rakan saya iaitu Nur Faizah binti Ismail yang akan menerangkan mengenai ensemble muzik tarian canggung. Terima kasih kepada saudara Muhammad Adha dari negeri Kelantan. Seterusnya, kita beralih pula ke negeri Perlis, Indra Kayangan bersama saya, Nur Faizah binti Ismail, nombor matrik C18A0220. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan kepada anda mengenai tarian ala canggung. Mari kita saksikan. Tarian ala canggung merupakan tarian identiti bagi negeri Perlis. Tarian ini mula diperkenalkan dalam masa pendudukan Jepun, iaitu sekitar tahun 1941. Perkataan canggung berasal dari bahasa Thailand iaitu tanggung yang bermaksud menari. Tarian ini mula dipersembahkan oleh 2 orang penari adik-beradik dalam satu pesta hiburan bagi tentera Jepun dan orang ramai yang diadakan di Bandar Kangar. Mulai dari persembahan ini, maka berkembanglah tarian ala canggung ke seluruh negeri Perlis. Tarian ini dipersembahkan ketika musim menuai padi dan di majlis-majlis perkahwinan dan keramaian. Terdapat beberapa instrumen yang dimainkan dalam persembahan tarian ala canggung. Antaranya adalah gong, gendang ibu, biola dan rebana anak.
Baiklah, sampai di sini saja perkongsian daripada saya mengenai tarian ala canggung. Seterusnya kita beralih pula kepada tarian singa bersama saudari Nurul Hanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hanani binti Al-Amir Mahmud Khalil bernombor matrik C18A0355. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang ensemble muzik tarian singa. Tarian singa adalah sebahagian daripada tarian tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina, yang mana penari tersebut akan mengikut atau meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Tarian ini dipercayai mampu membawa tuah yang baik dan kekayaan pada tahun baru. Tarian ini juga dipercayai dapat mengusir semangat yang jahat. Hal ini kerana pukulan gendang dan simbal yang kuat serta wajah singa yang menari yang agresif dipercayai dapat membuat puaka atau semangat yang jahat. Terdapat dua jenis tarian singa iaitu tarian singa utara dan tarian singa selatan. Tarian singa utara ini berasal dari utara China yang menggunakan tarian ini sebagai hiburan diraja, manakala bagi tarian singa selatan pula lebih membawa kepada perlambangan terhadap alam sekitar. Alat muzik yang digunakan ialah yang pertama ialah gendang besar, manakala yang kedua ialah simbal Cina dan yang ketiga ialah gong. Sekian sahaja dari saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya iaitu Nur Laila Azira bagi menerangkan ensemble muzik wayang kulit Jawa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Laila Azira binti Abdul Jalil, pemegang nombor matrik C18A0302. Saya akan membincangkan tentang ensemble muzik etnik yang terdapat dalam wayang kulit Jawa. Wayang kulit Jawa atau juga dikenali sebagai Purwo atau Purwa merupakan wayang kulit yang dikatakan bagi wayang kulit Purwa Jawa, Pulau Jawa, Indonesia. Watak atau patung-patung dalam persembahan wayang kulit jenis ini membawa watak dari cerita Mahabharata dan cerita-cerita Panji. Antara watak-watak yang terdapat dalam wayang kulit Jawa ialah Sangkula, Raden Galuh Cenderakirana, Arjuna, Sang Dewa dan Raden Inu Kartapati. Kebanyakan wayang kulit Jawa terdapat di bahagian selatan pantai barat Semenanjung, terutamanya di Johor, yang mengetengahkan episod dari kitab Mahabharata dan cerita-cerita Panji. Pada asasnya, kesemua bentuk atau jenis wayang yang terdapat di Semenanjung Malaysia mempunyai pengaruh-pengaruh yang lebih kurang sama, iaitu dari Jawa atau dari Patani. Wayang Jawa di Johor sering dimainkan oleh penduduk yang berketurunan Jawa. Dalam perkembangan wayang kulit ini, semua pengaruh ini telah mengalami perubahan dalam penyesuaian mengikut penerimaan dan konteks masyarakat tempatan. Alat muzik wayang kulit Jawa berbeza dengan wayang kulit yang lain. Ia terdiri daripada gong besar, gong subukan, gambang, kempul, kenong, gonder, selentem, sarung, peking, ketok atau kompang, rebab dan gendang.
Wayang kulit Jawa kini masih mengekalkan jalan cerita wayang Purwo asli, iaitu berkaitan dengan Mahabharata dan etnik Ramayana. Tetapi ia telah ditambah sedikit dengan unsur lucu dan humor mengikut peredaran masa. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya, iaitu Sri Mandarwati binti Budi bagi membentangkan tentang ensembel muzik etnik Tarian Igal-Igal. Assalamualaikum. Nama saya Sri Mandarwati binti Budi. Bagi subjek SPR 3042 Ensembel Muzik Etnik, saya akan menerangkan muzik etnik Tarian Igal-Igal di Sabah. Alat muzik etnik khasnya di pantai timur Sabah iaitu daerah Semporna begitu terkenal dengan tarian tradisional igal-igal masyarakat Bajau. Alat muzik yang digunakan ketika persembahan tarian igal-igal ini ialah gong, tambul dan kulintangan. Kulintangan. Perkataan kulintangan wujud daripada gabungan perkataan kulintangan dan terhasil perkataan kulintangan disebabkan cara sebutan itu sendiri. Permainan kulintangan ini dimainkan oleh dua pemain dan hanya diketuk mengikut saiznya yang terdiri daripada 8 hingga 9 kulintangan yang digunakan. Gong. Gong terdiri daripada keluarga iodin dan diperbuat daripada gangsa ataupun besi. Gong ini berbentuk bulat dan mempunyai busur di tengah-tengah permukaan, dan permukaan yang berbusur inilah yang akan dipukul untuk mengeluarkan bunyi. Seterusnya tambul. Tambul merupakan sejenis alat membrafon. Tambul ini tidaklah memainkan peranan yang begitu penting dalam muzik ini. Fungsinya adalah untuk menyerikan lagi muzik itu sendiri. Seiring dengan kemajuan, tarian tradisional ini juga mendapat sentuhan moden. Ketika persembahan, tarian igal-igal ini bukan sahaja diiringi oleh alat muzik tradisional, bahkan diiringi oleh alat muzik moden seperti keyboard ataupun organ. Keyboard. Kemajuan tarian igal-igal ini juga diiringi oleh alunan alat muzik moden seperti keyboard atau organ. Penari dari golongan remaja, mereka lebih memilih alat muzik moden berbanding alat muzik tradisional. Terdapat juga kumpulan-kumpulan pemuzik cuba mengharmonikan irama tradisional dengan lagu-lagu moden seperti irama Hindustan dan juga Barat. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Siti Zahira binti Sulong alias Zakaria, untuk menerangkan ensembel muzik etnik Dondang Sayang di Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahira binti Sulong alias Zakaria, C18A0428. Hari ini saya akan menerangkan tentang ensembel muzik etnik iaitu Dondang Sayang. Dondang Sayang ini ialah sejenis balada cinta yang berfungsi untuk menyampaikan perasaan kasih sayang oleh masyarakat pada zaman dahulu. Ia dinyanyikan secara berpantun dan dilakukan secara spontan. Dondang Sayang ini telah wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada kurung ke-15. Dondang Sayang ini telah dibawa masuk oleh masyarakat Babanyonya untuk dijadikan sebagai bentuk hiburan pada zaman tersebut. Gong merupakan sejenis alat muzik idiofon yang dimainkan oleh seorang daripada 4 ahli muzik yang terdapat di dalam Dondang Sayang. Kedua adalah biola. Biola adalah sejenis alat muzik bertali yang dimainkan dengan menggunakan penggesek biola. Pemain yang bermain biola merupakan ketua di dalam persembahan ini. Seterusnya adalah alat muzik rebana yang merupakan alat muzik tradisional dan akan dimainkan oleh 2 orang ahli muzik. Kita ala dondang sayang, hati yang kasih obatnya
apa obatnya. Saya ada ubatnya bang, jangan risau. Abang nasi termenung aja. Hujan ribut dapat. Sahaja daripada saya dan seterusnya saya akan serahkan kepada Bibilin Inoluting yang akan menerangkan tentang Ensemble Muzik Etnik Tarian Monginggul Sumandai di Sabah. Salam sejahtera, bersama dengan saya di Negeri di Bawah Bayu, iaitu saya Bibilin Inoluting bernombor metrik C18E0446. Okey, hari ini saya akan membawa anda menjelajahi Sabah untuk mengenali ensemble muzik suku kaum Rungus, iaitu dalam tarian Monginggul Sumandai. Tarian suku kaum Rungus bernama tarian Monginggul Sumandai merujuk kepada dua jenis tarian, yaitu tarian Monginggul yang ditarikan oleh lelaki dan tarian Sumandai yang ditarikan oleh perempuan. Walau bagaimanapun, tarian ini ditarikan dengan serentak. Apabila ia ditarikan, ia akan dipanggil sebagai Niandak. Tarian ini akan ditarikan pada majlis keramaian, pesta-pesta seperti pesta gong, pesta cakung, pesta keamatan, dan pesta magahau. Tarian ini juga akan digunakan untuk menyambut tetamu yang penting. Tarian ini ditarikan oleh seorang lelaki bersama dua perempuan ataupun lebih, dan juga boleh ditarikan dengan dua lelaki bersamaan dengan 4 wanita dan lebih. Tarian ini hanya boleh ditemui di daerah utara Sabah, yaitu Kudat, Kota Marudu, dan Pitas. Tarian Monginggul Sumandai ini biasanya diiringi dengan paluan gong yang dimainkan oleh pemalu gong yang terdiri daripada sekumpulan 6 atau 7 orang pemain musik. Alat musik tersebut terdiri daripada gong serta gendang. Gong tersebut adalah koritikon, sandangau, pompong, soludon, tonggikon, pungkodonan, bimbingan, dan 1 atau 2 gendang, yaitu tontok. Tarian dan musik ini haruslah dipelihara dengan cara menerapkan anak-anak muda untuk terus belajar dari umur kecil sehinggalah dewasa. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Siti Nazira untuk menerangkan ensemble musik Silat Gerak Cepat dari Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nazirah binti Yusuf, nombor metrik C18A0403. Hari ini saya akan menerangkan mengenai ensemble muzik etnik, iaitu mengenai seni silat gerak cepat. Seni silat gerak cepat ialah sejenis seni mempertahankan diri yang menggunakan ketangkasan untuk mempertahankan diri.
Silat ini juga dikenali sebagai sukan tradisi dan sehingga kini acara silat ini diadakan di masa lapang, majlis rasmi atau majlis perkahwinan yang diiringi dengan pukulan gendang. Ini merupakan pakaian dalam seni silat gerak cepat. Seterusnya, jenis alat muzik yang digunakan di dalam seni silat gerak cepat ini ialah yang pertama, gendang silat ibu dan anak. Bunyi yang terhasil daripada gendang ini ialah daripada kulit haiwan yang diregangkan. Yang kedua ialah serunai. Serunai yang digunakan di dalam persembahan seni silat gerak cepat ini adalah sama dengan serunai yang lain tetapi berbeza dengan serunai Kelantan. Bahagian yang unik bagi serunai ialah bahagian hujungnya yang mengembang dan berfungsi untuk memperbesarkan volum suara. Dan yang terakhir ialah gong. Alat muzik ini mempunyai busut atau tombol. Ia diperbuat daripada bahan asas seperti tembaga, timah dan besi. Tetapi alat muzik yang digunakan pada masa ini kebanyakannya telah dimodernkan. Ini merupakan persembahan bagi seni silat gerak cepat. Sekian sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada Nurul Famalana binti Zulmadi yang akan menerangkan tentang ensembel muzik etnik iaitu Main Puteri. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Famalana binti Zulmadi bernombor matrik C18A0350. Terima kasih Nak Zira atas pencerahan yang sangat bagus dan sangat menarik tentang silat gerak cepat. Saya akan terangkan kepada anda tentang Main Puteri. Main Puteri merupakan salah satu kesenian autentik yang terdapat di negeri Kelantan. Ia juga disebut sebagai main teri dalam dialek Kelantan yang merupakan salah satu kaedah perubatan tradisi paling popular dalam masyarakat Melayu Kelantan Patani sejak lama dahulu. Diakui bahawa sukar untuk mengasingkan di antara aspek seni persembahan dan ritual perubatan dalam main teri kerana terdapat pertalian yang rapat di antara kedua-dua unsur tersebut. Ada pelbagai versi berkaitan dengan asal-usul main teri yang boleh dijadikan sumber maklumat. Namun, ketiadaan rekod-rekod yang tepat, maka sumber lisan merupakan salah satunya sumber yang ada bagi Main Puteri. Main Puteri dianggotai oleh dua watak utama iaitu Tuan Puteri dan Tok Minduk yang akan bermain rebab dan diiringi oleh paluan gendang ibu dan anak. Ketika Tuan Puteri lupakan diri, semangat halus akan meresap ke dalam tubuh Tuan Puteri dan Tok Minduk akan menyoal makhluk halus tersebut untuk memastikan punca penyakit. Main Puteri akan dimainkan selama 1 sehingga 3 malam untuk tujuan perubat penyakit disebabkan oleh rasukan makhluk halus, hilang semangat, ketidakseimbangan tenaga dalaman dan juga oleh gangguan angin ataupun kehendak yang tidak dapat dipenuhi. Main Puteri diiringi oleh peralatan yang sama seperti mayung. Antaranya ialah rebab, gendang dua kepala dan tetawak. Dalam Main Puteri, alat muzik yang digunakan adalah seperti rebab, serunai, gendang, tetawak, geduk, canang dan juga kesi. Alat-alat muzik ini akan berada di hadapan Tok Teri yang berdepan dengan Tok Minduk. Tok Minduk pula akan berada pada suatu tempat secara statik dan dengan alat muzik di sebelah kanannya. Sekiranya Tok Minduk memiliki kemahiran sebagai pemuzik, kebiasaannya dia akan bercakap sambil menggesikkan rebab miliknya. Main Puteri dianggap teras asal kepada segala bentuk persembahan tradisi Kelantan Patani seperti makyum, wayang kulit, fikir barat dan beberapa bentuk permainan tradisi yang lain. Main teri juga menghadapi cabaran pengharaman kerana unsur-unsur bacaan jampi mantra yang banyak dan ia bertentangan dengan anutan akidah agama Islam. Masa depan main teri sebenarnya sedang menuju ke arah yang runcing. Hampir tiada generasi yang muda berminat untuk meneruskan tradisi ini. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Nurin Aina bagi menerangkan tentang persembahan Nobat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Aina binti Fadli, nombor matrik C18A0616. Seterusnya saya akan menceritakan sedikit tentang persembahan nobat untuk Ensemble Muzik Etnik. Persembahan nobat merupakan salah satu warisan kesenian Melayu yang masih kekal sehingga kini di tanah Melayu. Nobat adalah muzik yang berfungsi dan dimainkan di istana sebagai seni persembahan istana di Raja Melayu. Persembahan nobat hanya dimainkan dalam majlis tertentu sahaja seperti adat istiadat pertabalan, majlis perkahwinan diraja, menyambut kelahiran bayi dan lain-lain lagi. Perkataan nobat berasal dari negeri Parsi yang menggunakan perkataan naubat yang bermaksud 9 jenis. Nobat juga ialah pancaragam diraja yang telah dipakai dari zaman berzaman di negeri-negeri Melayu untuk istiadat pertabalan Raja-Raja Melayu. Terdapat adab-adab untuk bermain nobat iaitu setiap petang nobat dipalu sehingga sampai waktu maghrib. Adab dan tertib bermain nobat ini dikatakan berasal dari Riau Lingga. Sejak berabad-abad lamanya, nobat telah menjadi salah satu alat muzik penting di istana sebagai simbol kuasa dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Terdapat juga beberapa alat muzik nobat iaitu serunai, gendang ibu dan anak, nafiri dan gong. Pemain nobat terdiri daripada 3 iaitu pengulu, kalau besar dan orang-orang nobat. Akhir sekali adalah pantang larang nobat. Alatan muzik nobat tidak boleh dipersendakan. Maha Guru merupakan alat penunjuk dan mesti dihormati. Semasa bermain nobat juga, para pemain mestilah memakai pakaian rasmi iaitu berwarna hitam. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Nur Aisyah untuk menerangkan Ensemble Muzik Etnik Kuda Kepang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Zulkifli bernombor matrik C18A0244. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang tarian Kuda Kepang iaitu salah satu tarian yang sangat popular di negeri Johor. Pengenalan Kuda Kepang. Kuda Kepang merupakan satu permainan tradisi yang amat digemari oleh penduduk Johor yang berketurunan Jawa. Kuda Kepang berupa satu patung anyaman yang dibentuk seperti kuda tanpa kaki yang diperbuat daripada buluh yang dianyam. Selain itu, tarian ini juga dipersembahkan di majlis-majlis keramaian dan perkahwinan. Kuda Kepang ini dikuasai oleh sejenis kuasa gaib. Sebelum mereka memulakan permainan, mereka dikehendaki untuk membuat satu upacara khas iaitu dipanggil sebagai upacara memuja roh. Salah seorang daripada mereka hendaklah bertindak sebagai ketua yang digelar sebagai dayang. Seterusnya adalah sejarah Kuda Kepang. Tarian Kuda Kepang dicipta oleh Wali Sembilan yang hidup di Tanah Jawa pada abad ke-15 sebagai tarikan dalam usaha mereka menyebarkan syiar Islam di Tanah Jawa. Dalam usaha mengembangkan Islam di kawasan pedalaman di Jawa itu, beliau menghadapi kesulitan untuk mendekati orang-orang di sana. Wali Songo mendapat idea untuk menari-nari sambil menunggang kuda tersebut. Dalam peralihan waktu itu, kuda-kuda itu ditukar kepada kulit binatang atau buluh yang menggantikan kuda sebenar. Dalam persembahan Kuda Kepang juga, mereka telah menggunakan alat-alat muzik seperti gendang, gong, angklung dan kenong. Selain itu, antara peralatan yang mereka gunakan semasa persembahan tersebut adalah tali cemeti, kuda kepang dan juga topeng. Sekian saja daripada saya dalam pembentangan tarian Kuda Kepang ini. Jadi seterusnya,
saya serahkan kepada Haikal Mutaki bagi membentangkan tarian naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haikal Mutaki bin Kamarudin, C18A0016, akan membentangkan mengenai ensemble muzik etnik yang bertajuk Tarian Naga. Sejarah Tarian Naga. Menurut legenda, naga adalah seekor haiwan sakti yang bertanggungjawab menurunkan hujan. Dan kebiasaannya, tarian naga ini akan berlangsung sepanjang perayaan Tahun Baru Cina sebagai doa bagi mendapat hujan sepanjang tahun. Di sebalik tarian ini, terdapat kisah yang dikatakan pada zaman dahulu dalam sebuah kota masyarakat hidup dengan aman dan memiliki tanah yang subur. Pada suatu hari, berlaku bencana secara tiba-tiba. Langit menurunkan hujan tidak henti-henti. Berlaku banjir besar dan telah memusnahkan harta benda di kota itu. Tetapi anehnya, hujan dan bencana itu hanya berlaku di dalam kota itu sahaja. Manakala di luar kota pula kemarau kering kontang. Di luar kota itu terdapat sebuah gunung yang didiami oleh seekor naga yang baik hati yang dikenali sebagai naga hijau. Seterusnya, pantang larang. Kalau ikutkan pantang larang kaum Cina, perempuan tidak dibenarkan mempersembahkan tarian naga. Hal ini kerana tarian naga memerlukan kekuatan mental dan fizikal, maka kaum wanita tidak digalakkan menyertainya. Antara alat muzik yang digunakan dalam tarian naga adalah drum Cina dan simbal Cina. Seterusnya, saya serahkan kepada Khairunisa binti Zulkifli untuk membentangkan mengenai tarian joget Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa binti Zulkifli. Nombor matrik C18A0085. Saya ingin menerangkan tarian joget Pahang untuk ensemble muzik etnik. Tarian joget Pahang ini berasal dari Istana Kesultanan Riau Lingga Indonesia. Tarian joget Pahang ini dipersembahkan di Istana Pahang ketika perkahwinan diraja di antara Wan Esah bersama Tengku Husain. Kemudian tarian ini dipersembahkan dan diperkenalkan pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Muazzam Shah yang pertama. Tarian ini dipertunjukkan ketika majlis formal seperti istiadat pertabalan diraja, majlis sambutan Hari Keputeraan Sultan, majlis perkahwinan diraja dan lain-lain. Tarian joget ini dikatakan mempunyai kaitan dengan elemen dari tarian Portugis yang diperkenalkan di Melaka. Muzik tarian ini didendangkan dengan menggunakan alat muzik gamelan Pahang iaitu bonang, saron, gambang, kenong, gong dan gendang. Alat muzik ini mempunyai pantang larangnya. Orang zaman dahulu mengatakan bahawa alat muzik gamelan ini dilarang melangkah kerana mereka percaya bahawa akan munculnya perkara alam gaib. Gamelan ini mempunyai tata caranya. Semasa, ketika ataupun selepas bermain, hendaklah membersihkannya dan menjaganya dengan baik. Namun, hakikatnya melangkah adalah sebahagian daripada cerminan adab dan budaya Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kunais Bakri Husin. Nombor matrik C18A0120. Okey, hari ini saya akan membentangkan ensemble muzik tarian piring dari negeri Sabah. Tarian piring. Tarian piring ini dilakukan di mana penari memegang dalam masa yang sama menadah atau menggenggam pada piring di tapak tangan mereka yang diiringi dengan lagu yang dimainkan. Sejarah tarian piring. Masyarakat Minangkabau dahulu kala selalu melakukan bermacam-macam ritual yang mana ritual itu adalah ucapan dan rasa syukur kepada para dewa yang dikenakan hasil panen yang sangat melimpah. Saat melakukan ritual itu, masyarakat Minangkabau akan membawa saji yang merupakan makanan di mana makanan yang diletakkan di atas piring bersama dengan lagu. Fungsi tarian piring.
Tarian piring sendiri tidak hanya dipentaskan ketika upacara adat, namun pertunjukan dari tarian piring saat upacara pernikahan, acara hidangan serta pengangkatan dari seorang penghulu. Alat muzik. Memang betul kalau tarian piring ini akan diiringi oleh bermacam-macam alat muzik seperti rebana, seruling, gong, talempong dan sebagainya. Bukan hanya mempunyai gerakan yang cukup unik, tapi muzik yang dipakai untuk mengiringi tarian memang terbilang dengan bermacam alat. Okey, video seterusnya saya akan serahkan kepada Firdaus. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan tentang alat muzik gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Osman, nombor matrik C18A0164. Hari ini saya akan membicarakan tentang alat muzik gamelan ataupun ensemble alat muzik gamelan. Gamelan adalah himpunan alat muzik yang biasanya menonjolkan mekalofon, gambang, gendang dan juga gong. Orkes gamelan kebanyakannya terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok di Indonesia dalam pelbagai jenis ukuran dan bentuk ensemble. Sejarah gamelan diambil daripada perkataan gamelan yang berasal daripada Jawa, iaitu gamel yang bermaksud pukul atau tabuh yang diberikan bersempena dengan peralatan muzik gamelan yang memulakan pukulan. Jadi kebanyakan instrumen gamelan adalah daripada jenis yang memerlukan pukulan. Fungsi gamelan sebagai persembahan hiburan diraja. Kesenian gamelan pada suatu masa dahulu sebagai berpaturukan raja, hanya golongan istana sahaja yang dapat menyaksikan persembahan gamelan. Dimainkan di khalayak ramai selepas mendapat kebenaran daripada Tengku Maryam pada 1970 dan masih lagi dimainkan dalam istiadat istana. Dan masih lagi juga dipersembahkan dalam majlis-majlis rasmi seperti majlis convocation, majlis perkahwinan dan majlis penyampaian anugerah. Gamelan juga sebagai muzik iringan ketibaan tetamu. Kita tengok jenis-jenis gamelan. Terdapat jenis-jenis gamelan iaitu gamelan Johor ataupun gamelan Jawa, gamelan Pahang, gamelan Terengganu dan gamelan lain-lain lagi. Daripada saya, terima kasih. Seterusnya saya akan memberi kepada rakan pembentang saya iaitu Nur Saidatul Nadia binti Abu Hassan untuk membentangkan tentang tarian sewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saidatul Nadia Abu Hassan, nombor matrik C18A0309. Saya akan membentangkan tajuk tarian sewang. Apa itu tarian sewang? Tarian sewang adalah sebuah tarian tradisional masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia. Ia merupakan satu upacara pengubatan tradisional yang melibatkan kegiatan kedukunan. Sering dikaitkan dengan kehadiran hantu dan juga gunit. Roh sering dirujuk sebagai identiti yang baik, manakala gunit pula sering dirujuk sebagai identiti yang jahat. Gunit dikatakan sering bertanggungjawab terhadap nasib malang dan juga penyakit. Ia wujud dalam semangat harimau, guruh dan identiti jahat yang lain. Roh pula sering dikaitkan dengan semangat orang-orang yang telah meninggal dunia. Terdiri daripada ketua-ketua, misalnya mantan Tok Batin dan juga pahlawan. Terdapat dua jenis sewang iaitu sewang gelap dan juga sewang terang. Apa itu sewang gelap? Sewang gelap adalah bertujuan untuk perubatan. Tok Bomo ataupun dikenali sebagai halak akan memanggil gunit yang mengganggu penduduk kampung dan memutuskan perkara yang perlu dilakukan oleh penduduk tersebut. Dipercayai gunit akan hadir dalam kegelapan kerana ia tidak suka kepada cahaya dan juga api. Halak akan dirasuk oleh gunit yang juga menyampaikan hasrat kepada pembantunya dalam upacara tersebut.
Sewang terang pula adalah dijalankan dalam suasana terang pesta. Upacara ini sering dijalankan dalam upacara pemutus ubat dan juga menolak bala disebabkan wabak penyakit atau kerana hasil pertanian yang tidak begitu baik. Dijalankan selepas musim menuai bertujuan mengucap terima kasih kepada semangat hutan dan meminta hasil pertanian yang lebih lumayan pada masa akan datang. Tarian sewang memerlukan 4 alatan iaitu daun kelapa, biji buah kesumbar, kapur dan juga daun-daun hutan. Daun kelapa yang dianyam akan dihias sekeliling ruang tarian. Ia juga dijadikan aksesori dengan melilit di kepala, badan dan pinggang ahli-ahli sewang. Kemudian, muka ahli sewang akan dihiasi dengan warna merah dari biji buah kesumbar dan bintik putih daripada kapur. Halak dan penari sewang akan memegang segenggam daun-daun hutan yang terdiri daripada daun-daun herba dan juga akar yang mempunyai bau yang harum. Sekian sahaja daripada kami, pelajar seni persembahan. Terima kasih.